Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan pada semua teman-teman yang berkesempatan bersama saya. Apa khabar saudara? Saya mendoakan agar anda semua sihat walafiat. Apa khabar saudara di Katung? Saudara Mat Ridwan, saudara Badrul Zaman, saudara Syuhami Megat Ridwan. Waalaikumsalam. Salam kembali juga buat Datuk dan rakan-rakan pencerahan semua ya. Saudara Abdul Syukur, saudara Syarifuddin, Cik Din, saudara Fui, how are you Fu? Saudara Abu Syahari, saudara Zamari, LC. Dapat LC ke? Aduhai. Apakah saudara dapat mendengar suara saya dengan jelas? Saudara Khairuddin, saudara Abdul Hadi, saudara Objek Talok. Objek Talok. Ini daripada Kelantan lah. Saudara Ahmad Muhaini, saudara Raja Kamal, Raja Bazian. Apa khabar aku? Lama tak nampak muka. Saudara Pak Haji Azhar Manaf. Begitu juga saudara Tamparan Maut, saudara Isnizat Aziz, saudara Said Burn, saudara Azmi Nordin. Salam sejahtera. Saudara Fakri Berlian. Berlian lah saudara ya. Begitu juga dengan saudara Rozlan Abdul Samad, saudara Yanti, Abdullah Yanti, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni ya, Rosini Kuringot ya, satu persatu akan saya santuni usai pencerahan malam ini. Kerana hari ini kita ada beberapa perkara yang akan kita bicarakan nanti saudara ya. Jadi saya harus dahulukan dulu dengan laporan daripada Kementerian Kesihatan tentang kedudukan COVID. Terus terang saya katakan, saya nampak ada macam sesuatu yang tak kena pada MySejahtera ni, sebab dulu adalah kita dapat tahu berapa jumlah kematian, tapi sekarang ni tak ada jumlah, dah tak ada. Tiba-tiba hilang, disappear. Begitu juga dengan angka yang terkumpul dan sebagainya. Namun begitu, daripada culipan yang saya dapat, kiriman teman-teman, hari ini laporan yang saya terima jumlah warga kita yang dijangkiti oleh virus corona meningkat balik hari ini saudara. Semalam 15,669. Tiba-tiba hari ini dia naik balik 19,495. Menjadikan jumlah terkumpul sudah 2,30,935 orang. Warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Terkumpul lah, bukan hari ini saudara ya. Di Perlis tiba-tiba mendadak, hari ini mendadak yang amat mengerikan. Apabila daripada 30 saja semalam, hari ini naik kepada 108 orang. Ya Pak Nazir? 108 orang yang dijangkiti wabak COVID-19 di Perlis. Di Kedah dia susut tapi tak banyak, sebab semalam 1,207, hari ini 1,178. Di Pulau Pinang naik balik cik. Cik oi, semalam 1,651, hari ini dah naik 1,757. Di Perak juga naik yuk. Mencanak-canak naiknya. Sebab semalam 856, hari ini 1,174. Di Selangor juga ada peningkatan ya saudara. Dia tak ada kelegaan. Sebab semalam 2,632 dan hari ini dia naik lagi 2,710. Sedangkan 3 hari dulu cuma 1,947. Dan yang ada kelegaan adalah di wilayah Persekutuan. Semalam 411, hari ini 363. Di Putrajaya juga ada peningkatan 2. Semalam 14, hari ini 16. Tetapi di Negeri Sembilan saya lihat tiba-tiba dia naik balik. Tiba-tiba saja di Negeri Sembilan dia meningkat daripada 143 kepada 222 di Negeri Sembilan. Cuma di Melaka ada susut. Semalam 329, hari ini 190. Berusahalah warga Melaka meneruskan usaha kita memutuskan jaringan virus corona ini. Di Johor juga nampak gayanya ada sedikit susut. Dah 2 hari berturut-turut dia susut. 3 hari lepas 2,030. Semalam 1,974. Hari ini susut sikit lagi 1,860. Jadi orang Johor ni berusaha untuk mengurangkan jangkitan ini. Jaga kebersihan diri, pastikan ada penjarakan sosial. Kalau keluar rumah pakai pelitup, bukan selapis ya, 2 lapis. Di Pahang nampak gayanya ada sedikit peningkatan. Semalam 763, tapi hari ini 766. Tetapi di Terengganu tiba-tiba saja dia meledak daripada 483 kepada 993.
Dan ini merupakan angka yang tertinggi sejak virus corona melanda negara kita. Ini Terengganu dengan angka 993, tertinggi saudara ya. Di Kelantan juga tak nampak susutnya. Yang nampak ada peningkatan. Semalam 1406, hari ini 1434. 2 hari berturut-turut jangkitan virus corona di Kelantan ada peningkatannya. Jadi warga Kelantan, saya belaka, jagalah diri kita, jagalah kebersihan, jaga keluarga kita. Di Sabah juga nampak agaknya ada peningkatan daripada 1784 semalam, hari ini 2015. Cuma yang agak menggembirakan saya melihat di Labuan, ialah dia pulau kecil, tetapi hari ini tidak ada jangkitan. Di Labuan, laporan yang saya terima tiada, sifar hari ini jangkitan virus corona. Moga-moga warga Labuan dapat mempertahankan kesifaran ini saudara. Tetapi di negeri Sarawak, ya Tuhan, bagaimana boleh jadi begitu? Sebab semalam dia susut daripada 3,525 kepada 1,983. Tiba-tiba saya mendapat laporan hari ini, jangkitan hari ini sahaja di Sarawak berjumlah 4,709 orang warga Sarawak yang dijangkiti oleh virus corona. Sedangkan vaksin telah pun diberi kabarnya 70% dah rakyat Sarawak. Sebab itu saya katakan bahawa vaksin ini bukanlah satu jaminan kita tidak akan dijangkiti oleh virus corona. Saudara, ia hanyalah sekadar perisai. Kalau kita terdedah kepada suasana yang tidak menentu, pasti akan ada jangkitan itu. Jadi walaupun saudara sudah pun menjalani vaksin 1 dos ataupun 2 dos ya, tetapi pastikan kalau boleh janganlah berada di kawasan-kawasan yang sesak, kerana ini membolehkan untuk jangkitan itu merebak balik saudara. Dan jumlah keseluruhan setakat hari ini 15 hari bulan September, itu setengah bulan. Jumlah keseluruhan untuk bulan ini saja jangkitan kepada warga kita di seluruh negara kita adalah 284,681 kes jangkitan. Tinggi saya untuk bulan ini, baru 15 hari. Tak tahulah sampai hujung bulan nanti berapa, tak tahu. Bulan lepas jangkitannya lah 632,982. Berusahalah sama kita. Ingat saudara, kita jagalah diri kita, jaga keluarga kita. Baik saudara, tazkirah singkat kita yang pertama sekali yang saya ingin menyatakan bahawa paling penting dalam hidup kita adalah tentang sahabat. Jadi bila kita memilih sahabat, kerana Allah mengingatkan kita bagaimana kesilapan dalam memilih kawan atau sahabat boleh membawa penyesalan yang dahsyat di akhirat kelak. Kerana Allah berfirman, wahai celakanya aku, alangkah baiknya kalau aku tidak mengambil dia menjadi sahabat karibku. Itu dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-28. Kerana itu baginda Rasulullah SAW juga mengingatkan kita, itu pendirian seorang lelaki itu terkadang bergantung kepada pegangan agama sahabatnya juga. Jadi sabda baginda, seorang lelaki itu bergantung kepada pegangan agama sahabatnya. Jadi oleh itu perhatikanlah dengan siapa kamu bersahabat. Oleh demikian, pilihlah sahabat yang membimbing kita kepada kebaikan. Jadilah seperti Abu Bakar, seorang sahabat yang soleh, yang sentiasa membimbing orang lain untuk ke syurga. Kerana menurut Ibnu Ishaq, di kalangan 10 orang sahabat yang dijamin akan masuk syurga, separuh dari mereka, itu 5 orang yang telah pun beriman atas persahabatan dan usaha dakwah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mereka itu ialah Uthman ibni Affan, Al-Zubair ibni Al-Awam, Abdul Rahman Auf, Sa'ad Abi Waqqas dan Talha. Jadi sahabat yang baik saudara boleh membawa kita ke syurga. Tapi jika kita salah memilih sahabat, yang akan menyebabkan kita menyesal di hari akhirat kelak. Saudara, itulah sekadar tazkirah pendek kita hari. Wallahu a'lam bissawab. Saudara, Mutiara berkata kiriman sahabat saya, saudara Cikgu Hibil Hasan. Dia, terima kasih Cikgu Hibil, hari-hari dia hantar kepada kita untuk pencerahan bersama saudara ya. Saudara Hazamdin, saudara Nur Azlina, Zukri Ismail, Haji Munani Mak Zain. Esok 16 September. Ya, besok adalah tanggal ulang tahun
pembentukan negara Malaysia. 16 September adalah ulang tahun lahirnya negara Malaysia. Kita merdeka 31 Ogos dan pembentukan negara ini memasukkan Singapura dulu, Sabah, Sarawak dan Malaysia. Bagaimanapun Singapura terkeluar daripada gagasan Malaysia menjadikan 3 kawasan itu. Sebenarnya yang tak kirim tak perlulah. Setara 9.30 ni saya bersama dengan teman-teman. Jadi kalau nak telefon saya, telefon selepas. Minta maaf saudara, saya minta maaf saya tak dapat menjawab apa kiriman ataupun kalau nak hantar sebarang kiriman, hantar awal saudara ya. But mutiara kata menurut Cikgu Hibil, Saudara Hibil Hasan, dia kata di dasar keinginan dan harapan manusia yang dalam terpendam pengetahuan tentang kehidupan di alam baka. Dan bagai benih yang tumbuh-tumbuhan yang tidur di musim dingin di bawah selimut timbunan salji, hati manusia terlena dalam buaian mimpi musim bunga. Percayalah mimpi itu, sebab di dalam kabus terkandung pintu gerbang keabadian. Itu sebenarnya ini curipan Datuk Cikgu Hibil daripada Khalil Gibran, seorang penyair yang hebat daripada bumi Arab. Saudara, terima kasih Cikgu Hibil agar kita semua dapat menghayati kata-kata mutiara yang dikirimkan oleh Cikgu Hibil kepada saya untuk kita kongsi bersama. Saudara, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Andainya negara berbelanja tanpa had, maka negara akan muflis. Itu dia punya tagline saya setiap malam. Dan kita mengharapkan kepada teman-teman yang meminta kumpulan wang simpanan pekerja dan sebagainya, ada mungkin ada yang telah berdapat. Kalau tak dapat tu bersabarlah. Saudara Hairul, saudara Rozi Tokli di Instagram, itu juga saudara Malik, saudara Malaysia bila merdeka tu. Malaysia dia bukan merdeka, pembentukan negara merdeka saudara Francis adalah pada 15 September 1963 melalui perjanjian. Itu yang masih dituntut oleh warga Sabah dan Sarawak dalam perjanjian 1963. Itu pembentukan Malaysia. Ini Sabah Sarawak dia merdeka, saya kurang arif, lupa nak buka buku sejarah. Tapi Persekutuan Tanah Melayu merdeka 31 Ogos 1957, iaitu 66 tahun yang telah berlalu. Dan berikutan daripada itu 1963 almarhum Tengku Abdul Rahman bersama dengan pimpinan-pimpinan dari Sabah dan Sarawak membentuk gagasan Malaysia. Jadi lahirlah sebuah negara bernama Malaysia pada tanggal 15 September 1963 sehingga saat ini, saudara. Perbincangan kita malam ini tajuknya adalah bila bicara tak seia tak sekata. Bila bicara tak seia sekata, apa artinya? Saya santuni ini maksud yang saya lontarkan hari ini. Kita santun dulu apa kata pantun Pak Nazil. Kata Pak Nazil melalui pantunnya, berdiri rapat berjabat tangan, damai dicari setelah berkelahi. Sudah dapat apa diangan, bersyukurlah diri pada ilahi. Jadi kalau kita dah dapat apa yang kita harapkan, jadi macamlah sekarang ni kita tak dapat 10,000 sudah tuntas kumpulan wang simpanan pekerja, dapat RM1,000 pun syukurlah pada ilahi. InsyaAllah setiap kali kamu bersyukur, maka rezeki kamu akan ditambah. Ingat saudara, rezeki kita bukan hanya daripada situ saja. Banyak pintu-pintu rezeki yang dibuka oleh Allah SWT kepada kita, asalkan kita sentiasa bersyukur. Kata Pak Nazir lagi, anak landak tepi perigi, dilihat budak, kakinya buntung. Kalah tidak bermakna rugi, menang tidak bermakna untung. Jadi dalam apa-apa pun hidup kita ni, kalau kita kalah pun bukanlah rugi segala-galanya. Duli Yang Maulid Tuan Agong pun dah bertitah waktu di Parlimen, pembukaan sidang Parlimen tu hari. Kalah tidak kalah semua, menang tidak menang semua. Saudara ya. Baik, saya harus memberi peringatan lagi kepada teman-teman yang menyunting live saya dan dimasukkan dalam channel YouTube. Maka anda adalah bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan ataupun komen-komen daripada pelayar yang melihat suntingan anda, sama ada melalui medium YouTube,
Facebook, Instagram dan sebagainya. Saya tidak bertanggungjawab. Kita ini adalah pencerahan politik di mana kita prinsipnya adalah kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Apa yang saya perolehi adalah daripada berita-berita, daripada teman-teman, perbicaraan dengan kawan-kawan yang saya cuba terjemahkan, saya beri pencerahan pada saudara agar kita dapat tahu apa perkembangan politik semasa saudara ya. Tidak niat saya lebih daripada itu dan saya bukan seorang yang dibayar oleh sesiapa untuk berkempen dan sebagainya. Tetapi kena ingat saya adalah orang UMNO. Itu kena jelas. Saudara ya. Jadi kalau saudara mau memberi pandangan dan sebagainya, silalah beri pandangan dan gunalah bahasa yang baik. Ya, Saudara Haji Munani Mak Zain 31 Ogos 1957 hingga kini belum 66 tahun dah tu, tapi 64. Macam mana pula? Saya lahir tahun 56 dah 65. 57. Betul lah 64, betul-betul kiraan. Maklum sajalah Haji Munani, saya ni orang kadang-kadang kiraan. Tapi kalau kira duit dah tepat. Aduh. Ingat saya, kita menyantun sahabat-sahabat kita, bicara kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju, gunakanlah bahasa yang baik sebab kita adalah warga cinta damai yang menyantuni semua dengan bahasa yang cukup murni. Kita adalah menyantuni harmonis bangsa, saudara ya. Baik saudara, banyak orang bertanya pada saya, apakah nasib tentang pilihan raya kecil di Gerik dan Batu Sapi? Benar, Gerik dan Batu Sapi sepatutnya mengadakan pilihan raya umumnya, pilihan raya kecil, kerana dua-dua orang ahli parlimennya telah pun kembali ke rahmatullah. Salah seorangnya di Gerik, sahabat saya, Allahyarham, Datuk Haji Hasbullah. Tapi bagaimanapun kerana kesan daripada COVID-19 ditangguh-tangguhkan, tetapi apabila sampai hari ini, kalau tak silap saya, apabila kita sampai jedahnya lebih 3 tahun, maka pilihan raya kecil tidak perlu diadakan. Artinya selepas 3 tahun, mana tunggulah pilihan raya umum yang akan datang. Itu yang dapatan saya dan saya rasa sebab itulah pimpinan negara memegang pada prinsip bahawa kita cuma boleh mengadakan pilihan raya kecil kalau jedah tempohnya tidak mencapai 3 tahun. Hari ini dah masuk 3 tahun lebih. Sebab kita pilihan raya pun tak lama lagi dah. Jadi tiada keperluan. Buat pilihan raya kecil, lepas tu dalam masa 5-6 bulan, ada lagi pilihan raya umum. Jadi berganda-ganda. Tak ada keperluan. Saudara ya. Baik saudara, ini dalam membicarakan, bila bicara tak saya sekata, saya ingin untuk memberi sedikit komen ataupun membaca kiriman sahabat saya, saudara Mat Saidul Umar. Sebab beliau memang dikenali sebagai antara sahabat karib kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi daripada kirimannya saya nampak seolah-olah beliau tidak begitu menyenangi tentang MOU ataupun perjanjian yang ditandatangani antara 3 Pakatan Harapan, DAP, PKR dan Amanah berserta juga dengan pimpinan kerajaan. Saya kena sebut pimpinan kerajaan saudara sebab tidak ada parti yang tuntas. Apakah CSA itu ditandatangani dengan UMNO? Bukan. Saya kena jelaskan. Bukan juga dengan Parti Peribumi Bersatu. Cuma kerajaan pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri. Kata Saudara Mak Saidul Umar, dia kata CSA dan MOU tiada beza. Antara CSA ataupun MOU yang ditandatangani tak ada beza. Dia kata Anwar Ibrahim kata ada perbezaan ketara antara CSA yang ditawarkan Muhyiddin Yassin dengan MOU yang ditandatangani olehnya dengan Datuk Seri Ismail Sabri. Jadi CSA mengikat Pakatan Harapan agar mengesahkan keabsahan Tan Sri Muhyiddin tanpa boleh membuat apa-apa pertindakan dalam parlimen. Sementara MOU pula tidak mengikat untuk tidak berbuat demikian. Ia seperti mempertikaikan keabsahan Datuk Seri Ismail Sabri sebagai ahli parlimen, sebagai di parlimen sebagai Perdana Menteri. Jadi kata saudara Mak Saidi, penjelasan Datuk Seri Anwar itu hanya untuk menghalalkan tindakan saja. Jadi kedua perjanjian itu CSA atau MOU sama-sama saja sifatnya, iaitu mengikat Pakatan Harapan untuk tidak bertindak ke atas Perdana Menteri. Bukankah dalam MOU itu ada dinyatakan bahawa pembangkang tidak boleh mendesak kerajaan untuk membubarkan parlimen sehingga Julai 2022. Ini yang saya pertikaikan semalam.
Jadi yang menentukan sebenarnya tarikh pilihan raya, bila boleh tak boleh diadakan pilihan raya, adalah Duli Yang Mulia Pertuan Agong, bukan sesiapa, saudara. Dengan syarat-syarat termaktub dalam MOU itu pula, dia kata memberi peluang kepada Datuk Seri Ismail Sabri kekal sebagai Perdana Menteri tanpa keabsahannya dipersoalkan selagi syarat dalam MOU itu tidak dilanggar. Jadi apakah MOU itu tidak menderhaka atau membantah apa yang disuarakan oleh Duli Yang Mulia Timbalan Yang Pertuan Agong yang meminta soal keabsahan ataupun legitimasi seorang Perdana Menteri itu menjadi keutamaan bila Parlimen bersidang. Ini sahabat saudara saya mempersoalkan. Jadi dia kata cara Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan itu sama dengan cuba mengelirukan nilai shilling 20 sen. Dia kata Maidin menunjukkan bahagian depan duit itu muralnya, manakala Datuk Seri Ismail Sabri pula menunjukkan bahagian belakang, itu angka 20 sen nilainya, di mana duit itu tetap nilainya sama 20 sen. So akhir sekali dia kata tipu pokok bolehlah. Saya nampak macam ada satu getaran dalam hati sahabat saya ini bahawa beliau seolah-olah tidak bersetuju. Memang sepatutnya kita warga cinta damai yang mahu melihat demokrasi ini diamalkan secara tuntas, kita harus mengadakan keabsahan, perlu dibawa ke Parlimen. Ini tidak macam apa Perdana Menteri yang lalu lah, masih bertolong-tolong, masih akhirnya sampai akhir beliau menjadi Perdana Menteri tidak ada pengundian keabsahan di Parlimen. Sedangkan Duli Yang Mulia Timbalan Pertuan Agong dah minta, dan sepatutnya begitu. Sebab Perdana Menteri sebelum ini, Zaman Pak Lah, Tun Hussein On telah mengadakan undian keabsahan di Parlimen. Kenapa pula kali ini tiada? Jadi ini persoalan. Sebenarnya rakyat nak tengok benarkah Datuk Seri Ismail Sabri mempunyai sokongan sepenuhnya di kalangan ahli Parlimen sejajar dengan kehendak perlembagaan. Cuma bila Azmi Cik Mat dia hantar pada saya petang tadi, dia kata DAP ni dah minta pula pada Parlimen untuk hak sama rata. Lingkup lah kalau macam ni, dia kata. Lingkup ni, kerajaan keluarga ni, dia minta saya beri pencerahan. Saya nak beri pencerahan bahawa memang dari dulu lagi, bahawa pimpinan daripada DAP dari dulu lagi, dia One Malaysia Concepts, Malaysia. Selepas Lee Kuan Yew keluar daripada bawa Singapura keluar dari Malaysia, DAP diwujudkan, dan konsep perjuangan DAP adalah Malaysia, hak sama rata setiap rakyat. Yang ini tentulah mendapat bangkangan daripada warga pribumi, warga kita sebagai bumi putra. Sebab dia kata kalau semua dapat hak istimewa, semua nak. Dia nak hak persamaan. Ini masalahnya saudara. Apakah Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri akan ikut kehendak DAP? Sebab DAP dalam perjanjian itu. Itu keadaannya, saudara Azmi Cik Mat. Memang itu tujuan mereka dari dulu lagi. Jadi terpulanglah bagi saya. Sebab hari ini saya lihat ada sedikit kelucuan di Parlimen. Dan inilah pertama kali dalam sejarah. Ini pertama kali dalam sejarah negara kita ni, kita mempunyai Perdana Menteri 3 orang untuk sekali pilihan raya. Mula-mula Tun Dr. Mahathir. Kemudian Tun Dr. Mahathir disingkirkan melalui langkah Sheraton. Naik pula Tan Sri Muhyiddin, juga tersingkir oleh langkah 15, yang panggil saya langkah 15. Dan hari ini Datuk Seri Ismail Sabri, 3 orang. Jadi dalam keadaan begitu, tiba-tiba saja, tak pernah sejak saya membuat liputan di Parlimen, tak pernah berlaku, iaitu seorang yang bukan timbalan speaker mempengerusikan menjadi speaker sementara, iaitu Datuk Azalina. Beliau telah pun meletak jawatan sebagai timbalan speaker, tapi hari ini beliau diminta oleh speaker untuk mempengerusikan persidangan. Jadi saya melihat macam mana ni? Tapi mungkin kerana speaker ada hal yang mendesak, kemudian timbalan speaker mungkin sakit ke dan sebagainya, mereka terpaksalah ambil Datuk Azalina. Sebab itu saya katakan tak sepatutnya berlaku kalaulah jawatan timbalan speaker ini, yang kedua ini, diwujudkan lebih awal. Semalam lagi sepatutnya ada pengundian, tapi ini tidak dilakukan. Jadi akhirnya Parlimen kita sekarang ni dah jadi celaru semacam. Benar, dari segi standing order ataupun order ini dibenarkan. Dari segi aturan mesyuarat Parlimen,
dalam perkara 70, dia ada satu buku biru saudara. Itu yang selalu dia bangkit point of order. Jadi order di parlimen, perkara 70 memang diizinkan. Tapi hendaklah di kalangan ahli dewan lah. Siapa bila speaker tak ada, malam speaker tak ada, bolehlah dia seorang untuk meneruskan. Sebab tapi saya ketahulah bila Datuk Azharina menjawab, sebab sewaktu Yang Berhormat Saudara Salim daripada Jempol, dia tengah membahaskan titah ucapan, ada saya ingat wakil parlimen daripada Johor Bahru, dia mempersoalkan tentang Datuk Seri Azharina Osman menjadi sementara jadi speaker. Jadi dia kata macam mana ni? Jadi dia kata tak apa, dia kata ini macam kahwin mutaah. Jadi saya kata speaker pun ada mutaah, jawatan speaker parlimen, jadi boleh digelarkan speaker mutaah. Ini semua untuk menggambarkan kepada kita betapa bercemperanya kepimpinan hari ini. Ini saya memberi pandangan, sebab itu walaupun saya tengok hari ini ada 2 orang je yang bercakap soal rakyat, yang lain tak ada saudara. Saya kecewa juga. Tapi bila saudara Wabi Salim bercakap tentang tuntutan bagaimana pekerja peniaga-peniaga kecil perlu dibantu dan sebagainya, adalah. Tapi Yang Berhormat Datuk Seri Ayub, dia berlasahnya bagai nak gak. Dia tidak mahu dia mengulangi titah Duli Amal Islam Johor sewaktu perasmian Dewan Undangan Negeri Johor. Dia kata kalau boleh tidak maulah Dewan ini menjadi kadang-kadang buruk. Bagi saya itu unparliamentarian lah. Tuanku nak cakap boleh, kita sebagai ahli parlimen tak sepatut begitu. Tapi apa yang beliau nyatakan ada kebenarannya, ada keabsahannya. Kerana contoh semalam, bagaimana yang dibangkitkan oleh Saudara Sadiq, Yang Berhormat Sadiq, ahli parlimen Muar, waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang berucap, tak ada seorang menteri pun dan timbalan menteri berada dalam Dewan. Sedangkan waktu itu, saat itu adalah perbahasan oleh Ketua Pembangkang. Apakah mereka hanya sekadar mengambil nota-nota daripada pegawai-pegawai kementerian yang akan mencatat apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim cakap? Itu tidak mendapat ruh yang sebenarnya. Apa yang dilontarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, harapannya supaya negara macam mana? Saya melihat ada sesuatu yang tak kena. Seolah-olah macam nak berkot lah. Bila Ketua Pembangkang berucap saja, Datuk Seri Anwar Ibrahim berucap, hilang. Dan hari ini pun kehadiran ahli parlimen tidak sebagaimana yang kita harapkan. Jadi sebab itu, kadang-kadang saya terfikir, buat apa yang sibuk sangat nak buat parlimen bersidang ni kalau begitu? Sudahlah bercempera, perangai ahli parlimen, menggambarkan, mempamerkan tindak tanduk seperti badut sarkis, bergaduh sana, terjerit sana, terlolong sini, dan tiba-tiba ada pula kekosongan. Ahli parlimen sepatut datang, tak datang. Mereka dibayar. Kita bayar gaji mereka hari-hari. Datang tu bukan hanya sebagai allowance ahli parlimen RM16,000 tu. Tiap-tiap hari datang ke parlimen dapat 400 lebih dengan kos. Kalau dia duduk daripada Jeli misalnya, datang ke parlimen, hotelnya tu kita tanggung, perjalanannya pun kita tanggung. Okey, ada allowance dan sebagainya, allowance harian, allowance driver, banyak saudara. Ini semua datang daripada duit rakyat. Tapi mereka tak ada pada Dewan. Sepatutnya Dewan itu digunakan untuk membincangkan masalah rakyat. Saya amat kecewa. Cuma hari ini alhamdulillah lah, Datuk Seri Najib seorang saja yang melontarkan cadangan, pandangan yang akan saya nyatakan sekejap lagi. Tetapi apa yang saya lihat sekarang ni, saya melihat apabila kenyataan daripada Aziz Jaman, Setiausaha Parti Warisan, yang beliau merupakan ahli parlimen Sepanggar, dia kata bahawa warisan terkilan kerana perjanjian yang dimeterai semalam itu tidak ada perbincangan di kalangan parti-parti pembangkang. Cuma ada 3 parti saja, iaitu PKR, DAP dan Amanah. Parti-parti lain tidak ada perbincangan. Saya cuba juga bertanya dengan teman-teman daripada parti yang lain. Kerana kalau kita lihat dari segi numbers, kononnya lah, saya tak tahu, katanya 105 orang. Tapi kalau hanya sekadar PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim mewakili list kita lebih kurang 39. Kemudian Saudara Mat Sabu 11, 50 campur dengan 42, 92 orang saja. Mana pergi yang lagi 13. Jadi 105. Dan ini juga mengundang yang saya dapatan saya dari Sarawak juga tak bersetuju.
Ada ahli parlimen daripada Sarawak, ada ahli parlimen daripada Sabah. Kerana memanglah untuk memeterai satu perjanjian yang besar, dari kumpulan yang besar dengan kerajaan pimpinan Datuk Ismail Sabri, dia tak boleh dibuat sembrono. Dia tak boleh hari ini bincang, besok tu sign. Ini juga yang dialami oleh warga UMNO. Apa yang ditandatangan itu, UMNO peringkat Majlis Tinggi tak tahu. Kerana tidak ada wakil dalam perbincangan. Kita tak boleh beranggapan Tan Sri Anwar Musa itu wakil UMNO. Sebab beliau bukan ahli Majlis Tinggi. Tak ada jawatan dalam parti. Dia mewakili kerajaan. Okeylah kerajaan. Tetapi dari segi parti. Begitu juga dengan PAS. Tapi kabarnya katanya ada Datuk Takayuddin ada. Tapi apakah sepatutnya selepas ada perbincangan di kalangan pimpinan, bukan level Datuk Seri Anwar Ibrahim, Lee Guak Eng, Mat Sabu, tetapi ini pimpinan-pimpinan parti tidak dijemput. Tak ada perbincangan. Yang ada tak silap saya Menteri Kewangan Tengku Zafrul, mungkin daripada Bersatu. Hamzah Zainuddin, itu Setiausaha Agung, Setiausaha Bersatu. Tan Sri Anwar Musa. Kemudian Datuk Takayuddin dan seorang lagi saya lupa namanya. Itu 5 orang daripada pimpinan kerajaan. Dan daripada DAP dan Amanah, iaitu Anthony Loke, ini Saifuddin Nasution dan beberapa orang lagi. Tapi apakah dapatan daripada perbincangan itu dibawa balik ke parti masing-masing? Saya melihat benda ini tidak berlaku. Ini melambangkan apabila dizahirkan oleh pimpinan daripada warisan ini, seolah-olah ada keretakan. Ada yang tidak bersetuju. Saya dah kata bagaimana dengan pendirian UMNO. UMNO jangan lupa, walaupun dari segi yang tidak menyokong kerajaan Perikatan Nasional dulu 15 orang, tapi keseluruhan wakil UMNO dalam kerajaan sekarang ini di bawah pimpinan Datuk Ismail Sabri ada lebih kurang 42 orang. Apakah nak dinafikan peranan UMNO? Saya tak tahu dalam keadaan begini. Sebab itu saya kata tak seia sekata. Jadi kalau benarlah berlaku ketempangan dalam mufakat ini, jadi saya melihat dalam 71 orang. 71 orang daripada Pakatan Parti Pribumi, yang ada di kumpulan yang dibawa oleh Azmin Ali bersama-sama, yang melompat daripada Parti Keadilan, Kalau 71 ni tidak seia sekata, saya rasa benda ini satu benda yang bahaya untuk Datuk Seri Ismail Sabri. Dan kenapa ia buat dalam keadaan seolah-olah tergopoh ke apa? Apakah ia untuk menjamin agar yang mewamak Datuk Seri Ismail Sabri tidak dibawa usul undi kepercayaan ataupun undi tak percaya di Parlimen? Sebab saya melihat dalam keadaan begini, malahan saudara, kerana kabarnya sepatutnya UMNO mencadangkan supaya Datuk Ahmad Maslan sebagai calon timbalan speaker. Jadi kerana kononnya, katanya saya tak tahulah, ada perkabaran katanya Bersatu tak setuju, maka tak boleh dia buatlah dalam pertemuan yang akan datang, mungkin bulan Disembernya pengundian, sehingga kan jawatan timbalan speaker ni dibiarkan lompong. Sedangkan waktu yang sama DAP dah pun mengutarakan ngakomeng. Jadi saya melihat ada satu benda yang tersekat lah, yang tidak lancar. Parlimen tidak harus begitu. Parlimen mesti smooth sailing. Sebab ini perbincangan masalah kehidupan rakyat. Jadi mungkin kan itu gambarnya kali ini persidangan Parlimen tak banyak membincangkan soal kehidupan rakyat. Cuma Datuk Tengku Zafrul mengumumkan bahawa moratorium boleh. Kumpulan Wan Semalam Kerja tak ada lagi. Bantuan-bantuan yang lain tak ada lagi. Dan permasalahan rakyat tidak ditangani, kecuali Datuk Seri Najib saja. Ini yang saya lihat. Jadi pimpinan tinggi UMNO tidak diajak berunding. Jangan lupa 15 ahli Parlimen UMNO itu mereka menyuarakan tiada sokongan pada Perikatan Nasional. Jadi sebab itu mungkin kerajaan hari ini tidak dipanggil sebagai kerajaan Perikatan Nasional. Saya dalam keadaan begini, saya sendiri pun dalam keadaan yang tergaba-gaba. Jadi saudara Rosli Makruh, betul tu, warisan bukan Pakatan Harapan, betul. Tetapi ini bukan soal pertemuan antara Pakatan Harapan, ini di kalangan parti-parti pembangkang, ahli-ahli Parlimen. Sebab kita nak menyantuni kehendak dulu yang oleh tuanku, kalau boleh nak dihentikan politiking.
supaya tak ada perbalahan, supaya parlimen dapat berjalan dengan baik, supaya dapat dipusatkan perhatian seluruh wakil-wakil rakyat. Bincanglah di parlimen untuk menangani masalah rakyat. Itu kehendak Duli Yang Mulia Tuan Agong. Agong nak supaya pertama sekali masalah COVID ni selesaikan. Kedua, masalah ekonomi negara. Berbincanglah. Tetapi saya lihat bila diwujudkan satu macam perjanjian, MOU dan sebagainya, tapi tidak melibatkan semua. Kalau nak melibatkan UMNO, dia kena panggil. Kalaulah tak nak hormat Presiden UMNO. Okey, Datuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, walaupun beliau Perdana Menteri, beliau bolehlah mewakili UMNO, tapi mesti mendapat keizinan daripada Majlis Tinggi. Kerana di bawah Datuk Seri Zahid ada Datuk Mak Hassan sebagai Timbalan Presiden. Kalau tak boleh pun, kalau nak kata setiausaha, yang ada setiausaha agung ada Datuk Ahmad Maslan. Dari pihak Parti Peribumi PBM, Datuk Hamzah ada. Dari segi keadilan, ada pula ini Syafuddin Nasution. Daripada DAP ada bini Anthony Lok. Daripada Amanah, siapa setiausaha agung dia? Hatta Ramli ke siapa ke saya tak tahu. Jadi yalah, tak silap saya Datuk Hatta Ramli rasanya. Jadi ada. UMNO macam mana? Apakah Datuk Ismail Sabri nak menafikan kewujudan UMNO? Bagaimana dengan PAS? Okeylah, PAS adalah dia punya wakil setiausaha agungnya. Sebab itu hari ini saya dengar ungkapan, kenyataan daripada saudara Datuk Muhammad Syafiq Abdal. Dia bilang ahli parlimen daripada Sempurna. Waktu ucapan titah ucapan terima kasih, junjungan kasih kepada Yang Mulia Tuan Agong, beliau membidas rakan-rakan pembangkang dalam Pakatan Harapan. Kerana katanya mereka menandatangani memorandum persamaan dengan Kerajaan Persekutuan tanpa mengadakan perbincangan secara tuntas. Dia kata dulu langkah Sheraton telah mencuri mandat Pakatan Harapan dan sekutunya, tapi sekarang Pakatan Harapan sanggup pula bekerjasama dengan pihak antarababit. Ini saya melihat gambarannya, saya rasa masalah tidak seia sekata. Kita tuanku mengharapkan seia sekata. Sesuatu yang diputuskan oleh Yang Amat Perdana Menteri, semua menyokong. Mudah buat kerja. Tapi ini tak berlaku begitu saja. Jadi persoalannya yang saya katakan, pertama sekali, apakah intipati perbincangan berhubung dengan kewujudan MOU ini bagi pihak PAS dibincangkan? Atau apakah ini untuk merosakkan hubungan di kalangan warga PAS, pimpinan tinggi PAS? Pun saya tak tahu. Tapi kalau motifnya untuk menafikan pimpinan tertinggi UMNO, itu memang kita jelaslah. Kalau sebab majoriti yang menyokong dengan PBM itu, mereka seolah-olah tidak mempedulikan Presiden. Sebagai warga UMNO, saya juga rasa tersinggung. Kalau satu perbincangan itu, UMNO tidak dibawa sama. Bukanlah kita kata nak jaga besar punggung, bukanlah kita nak kata besar diri, tidak. Tapi sesuatu dasar negara yang mahu dibawa, mestilah ada perbincangannya dan tidak boleh dibuat dengan sekadar tergesa-gesa. Betul, dia ada perbincangan lebih awal dulu antara Tan Sri Muhyiddin dulu, masa itu Kerajaan Perikatan Nasional. Dah habis tutup buku yang itu. Dan sekarang ni era Datuk Ismail Sabri. Dan beliau sekarang ni dilihat sebagai naib Presiden UMNO, Perdana Menteri. Paling tidak pun terkait nama UMNO. Jadi bila terkait dengan UMNO, UMNO dipinggirkan. Apakah itu matlamatnya? Ya, ini saya kena lihat. Sebab itu bila saya dengar pula kenyataan daripada Mukris, ini lagi seksa jiwa dengar ni. Sebab dia mewakili daripada Parti Pejuang. Dia tentulah dia akan membela bapanya Dr. Mahathir. Tapi dia membayangkan seolah-olah Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri melakukan pembohongan. Kerana dia menceritakan bahawa ada pertemuan sebelum dilantik sebagai Perdana Menteri, Datuk Ismail Sabri minta sokongan daripada Dr. Mahathir. Dan katanya bahawa antara ini syarat dia minta adalah jawatan sebagai pengurusi Majlis Pemulihan Negara. Ini diberi pada Dr. Mahathir. Tapi tiba-tiba diberi pada Tan Sri Muhyiddin. Jadi saya tengah terkejut. Jadi selama ini memang saya tahu ada pertemuan. Sebelum Datuk Ismail Sabri dipilih, kononnya yang ada 114 sokongan itu, dia berjumpa dengan Dr. Mahathir, minta sokongan dan sebagainya. Dan ertinya hari ini terdedahlah bahawa Dr. Mahathir letakkan syarat. Tetapi tidak
tidak terlaksana apabila yang diminta itu diberi kepada Tan Sri Muhyiddin. Ini menimbulkan satu kenyataan yang agak saya tak sepatutnya berlaku. Mukhris harus bertanggungjawab kalau you menuduh apa yang bawa Perdana Menteri melakukan pembohongan. Dan beliau melontarkan kenyataan itu dalam parlimen. Ini kalau dia berbohong dalam parlimen, dia boleh dibawa dalam jawatan kuasa tanda tertib. Dan ini bagi saya lah, nama-nama baik, jawatan naib Presiden UMNO, Perdana Menteri. Jadi akhirnya jadi pertikaian. Pertikaian saya. Dia nampak seolah-olah piagam yang ditandatangani dalam antara Datuk Seri Ismail Sabri dengan 3 parti itu, ini boleh menjadikan suasana yang saya katalah piagam yang separuh basah. Tidak diperhalusi. Kenapa tidak dibawa dulu, bincang satu persatu. Saya bukan nak menunjukkan kritikan saya bahawa semua tak betul, tidak. Tapi saya kalau cara tak kena, susah saya. Cara nak memasak, mula-mula letak minyak, lepas tu potong bawang, tumis bawang, lepas tumis bawang nak masak kari, baru masak kari, masak air dan sebagainya. Ada caranya, dalam bahasa yang tepatnya ada tomadinahnya. Main serbu-serbu ni apakah kerajaan hari ni? Kerajaan main serbu-serbu. Kerana itu sekarang ni parlimen bersidang dalam keadaan yang cacat marbah. Ada pula hari pertama lepas saja tuanku bertitah dah kena singkir, dah kena buang, dah kena memanglah pakar wakil daripada jurutung. Brian dia pun diusir daripada dewan. Okey, memang kita dah tak ada agak dah. Dia mau wakil parti DAP. Apakah dia tidak menghormati perjanjian itu? Saya nampak seolah-olah ada keretakan dalam DAP. Jadi kalau itu berlaku, tiba-tiba sekarang ni bila dah speaker kata saya gantung kehadiran 2 hari. Petang tu hari yang sama juga boleh tarik balik. Boleh sehari saja. Jadi ini keadaan yang ketidak stabil. Sesuatu keputusan yang dia buat tidak menentu. Jadi bagi saya lah, betul, saudara Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia menekankan, dia kata biarpun persefahaman yang dimeterai antara Pakatan Harapan dan Kerajaan Persekutuan, bukan semua keputusan kerajaan akan dipersetujui. Ini satu hal lagi. Kalau dah sign benda tu, apa saja keputusan yang dia buat itu kena setuju lah. Ini tidak. Dia kata apabila tiba-tiba Presiden amanah bertanya pada beliau semalam, saya pun terkejut. Bukankah dia menandatangani MOU tu? Tiba-tiba dia tanya apakah dengan persetujuan menandatangani MOU itu, artinya keputusan kerajaan ini kita semua ahli pembangkang akan sokong. Dah, Datuk Seri Anwar Ibrahim kata tidak, tak semuanya. Jadi saya kata, ini apa hal ni? Haji Mat Sabu adalah antara orang. Betul, Saudara Zilza, ada protokolnya. Saya tengok, macam mana yang sign Mat Sabu? Dia pula soal, apakah perjanjian itu tidak diperhalusi? Sebab itu banyak orang mengatakan bahawa Pakatan Harapan hanya akan setuju dengan kerajaan pimpinan Datuk Ismail Sabri untuk kepentingan mereka saja. Sama ada benar atau tidak, saya tak tahu. Jadi sebab itu saya katakan bahawa Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri ini, beliau adalah merupakan Perdana Menteri ketiga untuk penggal keempat, yang ke-14 ni dalam Parlimen Malaysia ni, bukan sekadar melepaskan harimau terluka macam saya kata semalam yang terpasung di belakang jeruji besi. Bukan itu saja saya. Sebaliknya dia bawa bertandang ke anjung kuasa di Sri Perdana, dan hari ini segala-gala dah terlihat. Okey, selamat takat hari ini dia dilihat selamat, tapi apakah dia akan selamat bila sudah wujud ni? Jadi saudara Ikan Darat, dia kata Pak Mael kau ni lambat bersama PS, boleh jadi Pak Mael jadi PM paling pendek. Ini yang saya seriau, sebab kalau sesuatu berlaku pada beliau, dia akan terpalit kepada UMNO. Dan kerana sekarang ni timbul persoalan, apakah Datuk Seri Ismail Sabri mau mengasingkan atau cuba mengasingkan dirinya daripada kepimpinan UMNO? Apakah itu yang dilakukan oleh beliau? Ini pun satu persoalan. Dan dalam waktu yang sama, dia cuba membina bersama dengan Pakatan Harapan, membina pula dengan Parti Peribumi. Dan UMNO macam mana? Dan beliau datang daripada UMNO.
Jadi saudara Gideon, PM ke-9 dia BN UMNO. Takkan kata macam tu pada BN UMNO. Kat mana MU dapat berita ni? Dapat mana mu dapat? Saya dapat berita ini daripada teman-teman daripada UMNO. Dan memang ada logikanya sebab perbincangan satu hari, besok dah terus sign. Dan tak ada mesyuarat Majlis Tinggi UMNO. Saudara, ini dalam keadaan begini. Sebab itu saya tengok satu persatu. Sebab tu semalam saya dah lontarkan cara terbaik ni jaga balik lah ini Muafakat Nasional ni. Dan saya sebab itu Datuk Seri Zahid Hamidi dia mengungkapkan kenyataannya. Dia kata pertama-tama sekali apa yang boleh harapkan UMNO mestilah menjadi parti politik yang boleh memenangi PRU yang akan datang, PRU yang ke-15. Jadi dia kata UMNO sebagai parti politik yang mesti memperoleh mandat kukuh untuk menerajui kembali. Itu harapan beliau. Sebab kalau dibiarkan dalam keadaan sekarang ni, maka UMNO ini dalam keadaan terumbang-ambing. Jadi kegemilangan UMNO, kata Dr. Zahid, mesti dikembalikan. Jadi dia kata wacana ini tidak boleh dikatakan sebagai dahagakan kuasa. Sebaliknya dia kata fitrah sebagai parti politik, ia mahu diyakini oleh rakyat. Jadi sejarah telah menyaksikan bahawa UMNO Barisan Nasional berupaya mengemudi negara. Itu kenyataan daripada Presiden UMNO. Saya melihat kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden UMNO itu, dia kata kalau ini sampai masanya sekarang ni, marilah warga UMNO kita kukuhkan diri kita lah. Apa nak jadi dengan kerajaan tu, biarlah Datuk Seri Ismail Sabri mengemudikannya. Jadi kita jangan fikirkan sangat tentang kepimpinan negara ini. Tentulah Datuk Seri Ismail Sabri ada penasihat-penasihatnya. Maka ini macam kenyataan orang berjauh hati. Saya melihat begitu saja. Dan bagaimanapun saya amat seronok tadi bila saya mendengar ucapan Datuk Seri Najib. Memang saya tunggu. Dan Datuk Seri Zahid belum lagi berucap di Parlimen. Datuk Seri Najib dia lain, dia tak ada. Dia tidak menggambarkan bahawa dia nakkan kuasa dan sebagainya. Sebab dia berterusan mahu membina kerajaan ini mendahulukan rakyat. Itu pada dia. Sebab itu ucapan dia tadi agak menarik saya. Pertama, dia mencadangkan supaya skim I Survive diwujudkan. Saya dengar seram bulu rumah. Baru yang kita tak pernah terfikir. So dia kata I Citra 5,000, Kim I Survive RM5,000 dan I Citra RM10,000 tu kena diberi satu. Kemudian dia mencadangkan agar bank membiayai 70% daripada pembelian saham bagi rakyat untuk melabur dalam pasaran saham. Supaya bila pasaran saham ini berkembang, maka nampaklah ekonomi negara ini bergerak ke hadapan. Dan ini kita pula pinjaman dari bank dan dijamin oleh kerajaan. Ini permintaan dia. Dia kata skim pinjaman mudah I Survive untuk rakyat dengan cah terendah. Jadi bila dia mengatakan tadi bahawa setiap rakyat, bank bagilah pinjaman pada rakyat, mungkin RM3,000 ke ataupun RM5,000 pun, dan pinjaman itu dijamin oleh kerajaan. Ini tidak lain tidak bukan pada pandangan Datuk Seri Najib lain tak ada untuk rakyat. Sebab itu dia kata perlu dikenalkan cukai pemulihan selama 2 tahun kepada golongan yang berpendapatan tinggi. Kemudian dia mahu supaya perkongsian hasil untung dari syarikat-syarikat gergasi seperti daripada Google, Niflex dan sebagainya. So bagi saya melihat Datuk Seri Najib lain tak ada. Dia nak untuk rakyat. Datuk Seri Zahid Hamidi saya nampak seolah berjauh hati. Tok Mat dia bukan ahli parlimen. Dan ini keadaan sekarang ni saudara, itu dari segi UMNO. Sebab itu saya teringat satu ketika dahulu, apakah sudah ada a new grand design dalam politik kita. Waktu zaman Dr. Mahathir dulu, saya ingat lagi bahawa ada satu dikatakan grand design. Dan orang yang mengatakan grand design ini Datuk Seri Kasim. Saya ingat lagi waktu itu Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai timbalan Perdana Menteri. Adanya grand design, maka dibuat kajian lah, buat itu, buat ini dan sebagainya. Ini saya tak tahu apakah ada satu grand design baru. Sebab itu saya katakan bahawa keadaan sekarang ni tak sekata. Dia sepatutnya, ialah Perdana Menteri harus berupaya lah, berusaha lah untuk menyantuni semua pihak. Bahawa saudara cuma ada 114 sokongan saja, bukan banyak. Kalau lari saja 4 orang, 5 orang, tumbang. Betul, you menyantuni bersama juga dengan Pakatan Harapan. Sejauh mana DAP benar-benar tulus dan ikhlas.
bolehlah kita pakai cakap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi yang lain macam mana? Beliau tidak mampu untuk menjaga semua, sebab itu Jelutung buat perangai begitu. Mat Sabu pula tiba-tiba melontarkan persoalan begitu. Ahli parlimen daripada PKR, daripada Johor pun boleh melontarkan pandangan yang saya nampak seolah-olah tidak sekata. Benar, bila Datuk Seri Anwar Ibrahim berucap, semua diam. Masing-masing memberi penghormatan. Tetapi di pihak kerajaan pula tidak menghormati, tak ada seorang menteri pun. Dan dari segi kumpulan Tun Dr. Mahathir, jangan kita nafikan bahawa daripada pejuang, daripada warisan, daripada muda, mereka juga membentuk sekitar dalam tak ramai lah. 5-6 orang, campur 6 orang, campur pula lagi daripada warisan kata 8, ada 14 orang. Dan 14 orang ni bukan jumlah yang sedikit yang boleh mengharu-birukan suasana. Bagaimana pula dengan kedudukan daripada Sarawak, GPS. Jadi keadaan, saya kena ingat ya, di Sabah ada 25 kursi parlimen keseluruhannya. Di Sarawak ada 31. 25 campur 31 ada 56. Dan 56 ni tak seia sekata. Ya, kadang-kadang saya melihat seolah mereka diketepikan begitu saja. Apabila ini saya tak dengar lagi lontaran kenyataan daripada pimpinan-pimpinan daripada parti di Sarawak. Yang kita dengar daripada Datuk Syafiq Abdal. Yang kita Datuk Ajiji, dia bukan ahli parlimen. Ajiji okey, daripada Bersatu. Apakah Bersatu di Sabah itu sepemikirannya boleh ditunkan? Jadi Najib dulu untuk Saudara Mahendra, sekarang ni dia untuk rakyat. Saya lihat, saya pernah berbual dengan beliau. Dia kata sekarang ni kita kena fikir untuk rakyat lah. Rakyat teruk terkesan kadang sekarang. Dan bagi saya pula, saya melihat yang paling penting adalah tentang UMNO. Kekhawatiran saya, berkadang sekarang ni the price untuk UMNO is too high. Jadi apakah dengan penafian penyertaan UMNO dalam rundingan untuk membentuk PAK ataupun Pakatan bersama dengan Pakatan Harapan ini benar-benar diambil kira. Sebab itu saya selalu mengingatkan Yang Muhammad Datuk Seri Sabri, janganlah jangan pisahkan. Benar, anda sekarang Perdana Menteri. You are the most powerful man now. Okay? Tetapi jangan lupa Datuk Seri Najib. Jangan lupa Datuk Seri Zahid. Jangan lupa Tok Mat. Dan jangan lupa rakan-rakan dalam Majlis Tinggi UMNO. Mungkin mereka bukan berjawatan. Mereka hanya sekadar ahli Majlis Tinggi. Tetapi dari segi politiknya. Sekarang ni Nazirul Ibrahim. Ini yang saya tak mahu. Kita bukan nak menjatuhkan Perdana Menteri. Takkan nak jatuhkan, naik lagi seorang lagi. Takkan 4 orang pula Perdana Menterinya untuk satu penggal ni. Tak jadi begitu, Saudara Nazirul. Saya tak bersetuju. Tapi saya lebih memberi pencerahan ini supaya ada kesedaran. Di anjung kuasa di Seri Perdana tu ada kesedaran bahawa yang penting sekarang ni kita harus menyantuni kehidupan rakyat. Dalam keadaan menyantuni kehidupan rakyat, stability politik mesti diwujudkan. Unjuran politik mesti dalam keadaan yang stabil. Ini titah dan impian Duli Yang Mulia Raja-Raja Melayu dan Duli Yang Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong. Nak melihat stabil politik. Tapi bukan acuannya sebegitu. Bukan boleh membelakangkan. Dan kita tak boleh bersandarkan, Agong nak begini semua kena ikut. Tidak. Sebab bila nak memeterai satu perjanjian itu, mesti diperhalusi 1, 2, 3, 4. Jadi saudara saya sendiri, orang ramai tak tahu kisah tragis ni. Nah, ini saya nak beritahu pada warga supaya faham bila orang bercakap soal politik, kenapa? Kalau benda itu berlaku orang bercakap, kenapa? Saudara dah tahu latar belakang. Pertama sekali, perjanjian antara pimpinan 3 parti politik yang dianggap terbesar dalam Pakatan Harapan, iaitu Keadilan, DAP dan Amanah. Okey, mereka mewujudkan satu gagasan ataupun MOU ataupun persefahaman. Dan persefahaman ini tidak diketahui apakah dengan kerajaan ataupun dengan parti kerajaan. Kalau parti kerajaan, kita pun tak tahu parti apa. Sebab sampai hari ini, Yang Muhammad Datuk Ismail Sabri tidak menyatakan kerajaan kerajaan apa. Apakah kerajaan Perikatan Nasional 2.0 atau kerajaan Barisan Nasional. Jadi semua ni dalam keadaan penuh teka-teki.
Jadi bagi saya saudara Aman, saya bukan begitu maksud saya saudara. Saya menyantuni apa yang dilontarkan oleh Datuk Seri Najib itu satu pemikiran baru. Dia kata kalau boleh kerajaan bagi jaminan kepada pinjaman supaya rakyat buat pinjaman bank. Dan jaminan ini kerajaan bagi, dan bayarannya pula bukanlah bayarannya mesti jumlah tertinggi. Tidak. Mungkin dalam RM90 setahun untuk melegakan supaya ekonomi kita bergerak. Itu bagi saya pandangan dari luar petak pemikiran yang selalunya ada pada orang yang tahu soal-soal ekonomi. Itu saja pandangan saya. Tujuan saya melontarkan begini. Jadi saudara Mat Semana, UMNO tetap teguh dari dulu dan selamanya hidup. Memang saya mengharapkan, tetapi cuma saya agak terkilan kalau Perdana Menteri yang datang daripada rumah UMNO melayan UMNO sebegitu rupa. Apakah beliau lupa untuk pulang kembali ke rumah? Itu saja setelah berada. Jangan jadi anak setenggang. Saya tidak mahu begitu. Saya mengharapkan beliau seorang Perdana Menteri yang menyantuni semua pihak dan waktu yang sama tahu jalan pulang. Supaya jadi apa-apa pun warga UMNO akan mempertahankan beliau. Ini sekarang ni masalah bercelaru begini saya lihat kerana mungkin penasihat-penasihat yang seringkali meletakkan kepentingan diri mereka. Sebab itu saya ini orang-orang yang saya kata apik lempang ni menguasai pemikiran yang memuat Perdana Menteri. Beliau mesti ada pemikiran yang jelas. Berunding lah. Tak apa, tak ada masalah. Nak berunding dengan Tasimuddin pun carry on, kita tak marah. Nak berunding dengan Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri, carry on. Okey, apa masalahnya? Nak berunding dengan Datuk Seri Najib, tak ada masalah. Berunding dengan Presiden UMNO, Datuk Izzaddin Hamidi, okey, berunding dengan Tok Mak Hassan. Inilah menampakkan ciri-ciri kepimpinan anak-anak yang tahu Tuan Madinah. Bukan sekarang ni I am the Prime Minister, everything must follow. Zaman pemimpin tahu segala-galanya sudah over. Dan kita suka tak suka, kita akan menghadapi musim pilihan raya. Kalaulah sesuatu berlaku di kalangan tiga parti atau DAP, dia tak puas hati apabila Ngah Komeng tak dapat jadi timbalan speaker. Kalau mereka tarik handbrake macam mana? What say? Kalau mereka merasakan bahawa perjanjian ini Perdana Menteri tidak menyantuni tuntutan daripada DAP, dia tarik handbrake, kita akan menghadapi pilihan raya sahaja. Sebab DAP ada 42 kursi. Ini serius. Bagaimana pula kalau sebab dalam pakat Datuk Ismail Sabri cuma ada 114. Daripada 114 tu, bagaimana kalau Sarawak tarik? Bagaimana kalau 15 orang daripada UMNO ni berjauh hati? Ini memanglah saya yakin 15 orang yang tidak bersetuju dengan Kerajaan Perikatan Nasional itu tidak sampai hatilah akan melakukan tindakan sehingga Datuk Ismail Sabri tersingkir daripada anjung kuasa di Sri Perdana. Saya tidak yakin mereka sanggup lakukan. Tetapi kalau mereka merasakan seolah-olah macam cacing naik ke mata, mereka juga boleh buat tindakan yang bukan-bukan. Keabsahan Datuk Ismail Sabri kalau melihat dari segi surat akwam bersumpah itu cuma 114. Bukan sedikit. Sebab itu sekarang ni pelantikan beliau sebagai Perdana Menteri disambut dengan sini saja oleh media-media antarabangsa. Jadi sandiwara politik ni Malaysia kita ni telah dilihat sebagai satu persembahan ataupun satu lakonan para badut-badut yang tak menentu. Jadi sekarang ni saudara, imej negara lah kadang begitu. Bolehlah mengatakan ada pact dan sebagainya. Tetapi sejauh mana ini perjanjian itu dihormati dan boleh dipertahankan. Permasalahan yang saya lihat sekarang ni, apa yang ditandatangani itu tidak mungkin mewujudkan suasana yang sekata. Itu masalah dia saudara. Saya melihat bahawa ada kemungkinan sesuatu yang tidak diingini berlaku. Jadi warga UMNO kena berusaha lah. Kita harus mempertahankan orang kita. Saya tak suka lah pula tiba-tiba saudara pimpinan UMNO tarik sokongan. Itu nampak tak baik lah. Macam mana pula kita nak menyepikan adik kita. Tapi kalau adik kita ni agak-agak umpamakan perjalanan dah terlencur, kita perbetulkan balik. Hasrat saya memperbetulkan. Saya sebagai warga UMNO. Beliau adalah pemimpin, naib Presiden UMNO. Beliau berada di anjung kuasa sebagai Perdana Menteri. Kita tak maulah dilihat bahawa beliau mencipta sejarah yang tidak baik untuk parti UMNO. Sesuatu yang berlaku pada Datuk Ismail Sabri akan terpalit juga pada UMNO. Sesuatu kegagalan, orang akan melihat bahawa kegagalan UMNO. Sebab itu warga UMNO kena membantu.
memberi pandangan macam mana lakukan Datuk Najib. Memberi pandangan yang baik-baik supaya dapat dilaksanakan. Saudara Mat Zaid, tariklah sokongan. Saya tak boleh begitu. Saya tak setuju tiba-tiba tarik sokongan. Kena nak sokong siapa pula lagi. Ini keadaan. Sebab tu semalam saya dah bagi tahu Datuk Ismail Sabri harus berwaspada. Harus berwaspada sekarang ni. Semalam saya dah bagi peringatan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim is around the corner at any time. Apakah beliau akan mengambil tempat pula? Ini satu hal lagi. Tapi saya rasa bahawa jalan terbaik besar kemungkinan dipercepatkan pilihan raya umum. Memanglah cara yang terbaik sekarang ni bubar saja parlimen. Saya setuju Kak T. The best way sekarang ni, the only way untuk menyelesaikan segala masalah, segala kemelut yang kita hadapi hari ini adalah dengan mewujudkan pilihan raya umum. Kita bincang lagi malam esok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.